Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi atas limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini berkongsi ilmu pertahanan awam. Baik, terima kasih kepada pihak JPN Pulau Pinang terutamanya bahagian bakat murid kerana menyediakan platform yang terbaik dikala kita masih lagi perlu melawan pandemik COVID-19 ini. Okey, baik, namun kita masih lagi berusaha untuk berkongsi ilmu kepada semua penonton, terutamanya yang terdiri daripada guru-guru penyelaras, guru-guru penasihat dan juga ahli-ahli kadet KASPA di Pulau Pinang ini. Jadi untuk makluman penonton sekalian, link kehadiran akan dikongsi pada akhir video nanti. Bagi guru-guru akan dikongsikan pautan untuk LDP selama 1 jam, manakala bagi pelajar akan mendapat sijil dan rekod kehadiran untuk 1 hari bagi unit core curriculum. Baik, sebelum kita memulakan majlis, kita akan mulakan majlis kita, program kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Baiklah, sebelum kita memulakan program kita hari ini, perkongsian ilmu, mari kita saksikan dahulu video tayangan ini. Ringkas serba sikit tentang diri saya. Sebagai moderator pada hari ini, saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Siti Syarah binti Abdul Rahman, Setiausaha Teknikal Negeri KASPA Pulau Pinang. Saya mula berkecimpung dengan APM ini semenjak di universiti lagi. Ketika itu baru dikenali sebagai JPA 3 yang mana dikira sebagai mata kredit core curriculum sahaja pada waktu itu. Itu dalam tahun 2002. Seterusnya pada tahun 2006, saya telah mengikuti kursus asas di Pusat Latihan Baling dan seterusnya pada tahun 2011, saya telah diamanahkan untuk menjadi pengasas KASPA di SMK Konvent Bukit Mertajam dan pada tahun 2019, sekali lagi saya telah diamanahkan untuk mengambil jawatan Setiausaha Teknikal Negeri yang menggantikan ketika itu Puan Wu kerana beliau telah bersara. Baiklah, Alhamdulillah sepanjang selama saya duduk bersama pertahanan awam ini, banyak kenangan, banyak pengalaman, banyak ilmu yang dipelajari yang saya dapat
yang saya dapat rasai, saya dapat alami sendiri sepanjang bersama unit APM ini. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama menonton dan menerima ilmu dari salah seorang anggota pasukan APM. Dan sebelum itu saya memperkenalkan dahulu Pegawai Teknikal Kaspa Negeri Pulau Pinang iaitu Lieutenant Pertahanan Awam Safi'i bin Ahmad. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Terima kasih. Okay, baik. Di sini saya kongsi sedikit ringkasan biodata beliau. Beliau seorang orang hebat di Kaspa Pulau Pinang kita. Jadi beliau mula memegang jawatan Guru Penyelaras Kaspa pada tahun 1998 di SMJK Heng Yi. Kemudian dan sekarang ini beliau bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman di samping komitmen yang beliau berikan, beliau kini telah dilantik sebagai penolong kanan hal ehwal murid di SMK Bukit Gambir. Alhamdulillah dan tahniah Tuan. Terima kasih. Okey, baik. Di sini saya dengan besar hatinya ingin bersama-sama beliau mendengar sedikit pengalaman, perkongsian pengalaman sepanjang beliau memacu Kaspa Pulau Pinang ini. Okey, jadi saya persilakan Tuan untuk berkongsi pengalaman bersama kita. Pertahanan awam ni lah. Yang pertama kita dapat mempelajari banyak ilmu. Banyak ilmu yang kita dapat. Contohnya ilmu pertolongan cemas. Ilmu menyelamat, melawan kebakaran, ikatan dan sebagainya. Ilmu-ilmu ni kita boleh membantu diri kita. Untuk diri kita. Contohnya berlaku kebakaran di rumah, jangan panik. Bila ada pertahanan awam dia akan tenang. Bantu diri, bantu keluarga, bantu masyarakat. Itu penting sebab kita mendidik pelajar ni. Kemudian ramai kawan, kadet pertahanan awam ni bila jumpa di luar di mana-mana pun dia jadi kawan rapat. Sama lah guru dia, di mana-mana pun dia berhubung. Sama grup WhatsApp sekarang banyak, mereka lagi ramai berhubung. Kemudian antara pengalaman yang saya pernah hadiri lah, membawa pasukan kadet pertahanan awam Pulau Pinang, Kaspa ke peringkat kebangsaan sehingga ke Sabah. Saya bawa 36 pelajar dan 4 guru pengiring ke Sabah. Itu pengalaman yang cukup menarik, indah lah. Boleh naik kapal terbang percuma kerajaan sediakan. Itu di samping itu di lain negeri, Selangor, Kedah, Pahang dan sebagainya. Banyaklah. Ini pelajar pun bertuah. Bertuah kerana melibatkan diri pertahanan awam, maka mereka pun dapatlah pergi yang orang kata apa? Latihan sambil melancong ke Sabah. Okey. Kemudian di samping itu, bila pelajar, ini menarik ini menarik. Ini tidak ada pada kaedah lain lah. Menarik. Bila tamat tingkatan 5, pelajar ini dia akan sambung perkhidmatan di luar. Dia daftar di APM di daerah masing-masing, mereka akan dibayar allowance. Itu penting loh. Allowance, imbuhan sedikit. Sumbangan mereka dibayar, tak banyak tapi ikut jam lah. Sekarang ni tak banyak pun, kalau pegawai RM10 sejam pun. Kalau dia berkhidmat tamat-tamat musim COVID-19 ni, mereka ni barisan depan. Cukup hebat pertahanan awam. Itu sedikit sajalah pengalaman yang kalau banyak lagi nanti jumpa saya kemudian. Terima kasih. Okey, baik. Banyak betul perkongsian ilmu daripada perkongsian pengalaman daripada Tuan Syafi'i yang memang macam pelbagailah aktiviti yang sangat menarik bila kita dapat bersama-sama dengan pasukan APM, bersama-sama dengan unit Kaspa ini. Jadi oleh yang demikian, para penonton, pada adik-adik yang dihormati sekalian, selepas ini kita sama-samalah mengaktifkan diri. Betul lah ya? Betul. Kita aktifkan diri, kita rasakan keterujaan itu bersama-sama pasukan Kaspa kita. Okey, baik. Untuk tajuk kita hari ini, kita akan bincangkan tentang binatang berbisa, pengenalian binatang berbisa. Jadi ada pesanan Tuan tak sebelum kita nak teruskan kepada video? So apakah pesanan Tuan? Okey, terima kasih kembali. Ini binatang berbisa lah, pesanan secara ringkas. Apa tindakan kita bila berjumpa dengan binatang berbisa ini. Tambah-tambahan binatang berbisa, kita fokus pada video kita ialah ular yang berbisa. Yang pertama pesan, jarakkan diri dulu. Jumpa ular berbisa, ular tedung, ular kobra sebagainya, jarakkan diri selamat. Jarakkan untuk mengelak dan menjaga keselamatan kita. Ular ni bila dalam keadaan agresif dia akan menyerang. Kalau tenangkan dia okey. Yang kedua tenang. Tenang, perhati
Ular tadi, kalau ada zaman canggih ni ambil gambar sebab nak kenal pasti nanti. Dan yang ketiga, kalau tidak ada ilmu, ya. Tak pergi dia selfie pula macam mana kan? Ya, jauh, jarak. Yang penting tadi jarak. Okey, jarak. Kalau kita ada ilmu, masuk Kaspa insya-Allah kita ajar. Masuk Kaspa kita ajar ilmu. Ilmu ni kalau nak dapat sijil yang sah 5 hari khusus untuk mengendali ular. Itu baru kita benar-benar bolehlah. Kalau tidak kita ambil langkah selamat. Yang terakhir sekali, call lah pihak yang berwajib. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan tayangan pada hari ini berkaitan dengan ilmu pengendalian binatang berbisa. Sebelum itu, saya memperkenalkan Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Arif bin Muhammad Farizan, salah seorang pegawai pasukan APM Timur Laut Pulau Pinang. Baik, beliau seorang yang aktif dalam berkongsi ilmu pertahanan awam di channel YouTube beliau. Terima kasih Tuan. Terima kasih Puan. Terima kasih kerana sudi berkongsi video yang Tuan telah hasilkan untuk program kita hari ini. Jadi sebelum itu saya nak tanya sikitlah kepada Tuan, macam mana pengalaman Tuan sepanjang di pertahanan awam ni? Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, Alhamdulillah saya join pertahanan awam sejak tahun 2009. Start daripada situlah didedahkan dengan pelbagai ilmu pertahanan awam. Kita ada ilmu ambulance service, kita ada ilmu pengurusan di pejabat, lepas tu operasi dan bencana, termasuk dengan pengurusan ular, haiwan berbisa dan berbahaya seperti ular lah dan monyet, biawak sebagainya, insya-Allah. Itu untuk kes-kes kemanusiaan. Okey. Baik, saya nak tanya sikitlah pada Tuan tentang channel YouTube Tuan, okey? Macam mana Tuan terdetik nak wujudkan channel YouTube yang nak berkongsi ilmu pertahanan awam ni? Okey. Actually sebelum ni kita start dari Facebook dulu sejak 2014 tak silap. Kita start di Facebook group perubatan APM lah. Lepas tu bila ada sambutan, ramai dalam ahli group perubatan APM tu dia suggest Tuan buat satu YouTube channel, so apa-apa kita boleh rujuk sana. Kalau apa-apa jadi Facebook tutup dan sebagainya, dan dah 1 tahun setengah kita start masukkan semua video-video dalam YouTube supaya sebagai backup satu, and then sebagai rujukan lah. Ada setengah orang dia tak ada Facebook, so dia boleh buka YouTube. Begitu. So kira maksudnya dalam tahun sekarang ni tahun 2021, so setahun setengah juga dah lah kira. Lebih kurang 2019 macam tu. 19 macam tu lah. Okay, baik. So Alhamdulillah lah untuk makluman para penonton yang dihormati, di akhir program nanti saya akan kongsikan link YouTube Tuan Arif. Yang mana kita boleh rujuk dan mengambil ilmu daripada video hasil daripada share daripada Tuan Arif itulah. Okey. Jadi Tuan Arif, ada apa pesanan kepada penonton sebelum kita teruskan tayangan-tayangan video berkaitan dengan pengendalian binatang berbisa ini? Okey, kepada siapa yang ada darah tinggi, lemah jantung tu, tengok sebelah mata je. Okey. Tukar cerita. Tengok macam ni je. Sebab ada aksi-aksi yang mendebarkan jugalah kan, yang saya sendiri pun tak sangka tiba-tiba ular tu tukar direction. Dia ke arah yang berbahaya kan. Saya sendiri pun tak sangka. Saya sendiri pun gugup. Ada yang sampai macam tu lah. And then yang kedua, kita harap tak sambil-sambil tengok video tu kita enjoy. Jangan ada doa yang tak baik lah. Jangan doa sehari kena patuk ke, sehari kena ni kan. Kita doa yang baik-baik je. InsyaAllah. Sebab saya dan kawan-kawan ni kita mendalami ilmu mengenali haiwan berbisa dan membahaya ni, tujuan kita sebab kita nak tolong orang call 999, kita pergi tangkap untuk orang awam kan. So kalau boleh kita doa yang baik-baik, insyaAllah. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak dia. Okey. So baik, terima kasih Tuan.
Baiklah, sudah tiba masanya untuk kita menonton berkaitan dengan binatang berbisa. So, video yang seterusnya ini berkaitan dengan eksperimen Tuan Arif kepada ular. Eksperimen bagaimana? Kita sering mendengar bila kita nak selamat, kita taburkan belerang di sekeliling kawasan yang kita duduki itu. Jadi kita nak tengok keberkesanan belerang itu sendiri. So, jadi mari kita saksikan video seterusnya. Salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak test, kita nak buat eksperimen sikit. Betul tak ular ni takut dengan belerang? So, hari ni kita ada 3 ekor ular. Kita ada yang si kecil ni, ular daun. Okay. Dan yang sederhana, ular rusuk kerbau ni. Dan abang long kita, ular sawah batik. Okey. So, tiga ular ni kita akan masuk satu persatu dalam bulatan belerang ni, sulfur ni kita dah tabur dah. Okey. Kita tengok kalau ular tu takut dengan sulfur, dia mesti tak berani keluar daripada bulatan ni. Okey. So kita try. Kita buat eksperimen kita. Kita gunakan yang kecil dulu. Okey. Kita gunakan ular daun dulu, ular sawah burung dulu. Okay, tengok. Dia keluar tak daripada kawasan ni? Okay. So, dia keluar tak dari kawasan ni? Nampak dia? Lintas keluar daripada kawasan belerang. So, dia tak takut belerang. Sekali lagi, kali ketiga. Dia lintas juga. Okay. So, yang pertama, fail lah. Dia lintas juga, dia tak takut dengan belerang. Okey. Kita try abang Ngah pula. Okey. Sama tak abang Ngah pun? Lintas keluar daripada kawasan belerang. Dan sekali lagi. Dia lintas keluar juga daripada kawasan belerang. Dia tak takut pun dengan belerang ni. Nampak? Siap main lagi dengan belerang tu. Siap ada kat atas belerang lagi. Okey? Okey. Alright. So, yang ketiga abang long. Kita tengok abang long takut tak belerang? Ular sawah batik takut tak belerang? Sama juga. Lintas keluar daripada belerang tu. So, tengok dia tak takut pun dengan belerang tu. Okey. So, conclusionnya belerang ni tak berkesan untuk ular. Okey, sama ada ular tu memang tak takut belerang ataupun belerang sekarang dah tak macam belerang dulu. Belerang dulu baunya kuat dan sebagainya lah. Belerang sekarang ni bau dia tak terlalu kuat macam dulu. Okay, so mitos. Terima kasih kerana menonton. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, kita dah dapat buktikan keberkesanan belerang itu terhadap ular. Jadi, seterusnya, sekiranya kita sebagai orang awam mahu melaporkan ada kita ternampak ular, kita ternampak si tetamu panjang ini melawati rumah kita. Kita guna ayat melawati lah. So melawati rumah kita. So apa tindakan yang wajar kita lakukan? Mari kita saksikan, mari kita belajar daripada Tuan Arif. Sejahtera. Okey, hari ni kita nak demo sikit sebagai orang awam kalau jumpa ular, apakah tindakan yang patut kita buat. Okey, inilah ceritanya orang awam jumpa ular. Ular apa? Okey,
Jangan panik, hubungi 999. Okey. Setelah itu, hantar seorang kawan untuk tunggu di jalan utama. Kawan tersebut akan membawa penyelamat ke rumah atau tempat kerja. Okey. Setelah hantar bantuan, okey. Sementara tunggu tu, kita kena perhatikan pergerakan ular tu. Tengok ular tu ke manalah, perhati dari jauh. Okey. Kemudian kenal pasti corak ular dan jenis ular tersebut. Okey. Senang sekali kita guna kamera, kita tangkap gambar ular tu. Nanti senang nak tunjuk dekat penyelamat lokasi dan jenis ular. Okey. Okey. Kemudian penyelamat pun sampai di lokasi. Okey. Okey. Beritahu penyelamat lokasi ular. Ya. Okay. Ular dah selamat ditangkap. Okey. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Okey. Kemudian okey. Setelah itu penyelamat akan bawa ular tu ke perkhidmatan untuk tindakan lanjut. Okey. Terima kasih kerana menonton. Baik adik-adik yang menonton, ingat 999 itu adalah nombor kecemasan sahaja. Jangan sesekali dial nombor ini sekiranya tiada situasi kecemasan yang berlaku di sekeliling anda. Kalau ada boleh call lah. Kalau tak ada jangan call. Jangan terniat rasa-rasa nak test nombor tersebut. Okey. Jadi seterusnya kita akan teruskan lagi tentang bantuan awal atau dalam bahasa Inggerisnya first aid apabila kita dipatuk ular. Mari kita saksikan video Tuan Arif yang seterusnya. Ini kita nak bincang tentang snakebite management. Okey, kalau kena patuk dengan ular, macam mana pengurusannya lah, pengurusan kes. Okey, kita ada don't dan do. Ada yang tak boleh buat, ada yang boleh buat lah. Okey, yang tak boleh buat, janganlah jadi macam Rambo sedut luka snakebite tu. Jangan jadi macam Rambo. Oh, yang tu Rambo dia sedut. Apa risiko dia? Bila gusi ni berdarah, kalau lah gusi tengah berdarah, bisa tu masuk melalui gusi yang luka tu, dia akan attack orang yang nak selamat pula. Penyelamat pun kena attack. Okey. So, kalau boleh jangan sedut. Lepas tu jangan buat tourniquet. Jangan kalau contoh kena patuk kat sini, ikat kat sini sampai 2 jam baru pergi hospital. Jangan tourniquet sebab hujung ni tak dapat oksigen. So kita takut lagi tangan dah rosak, kena potong tangan. Lagi masalah lah. Okey. So apa yang kita kena buat? Kita buat imobilisasi, kita andur, kita ampu dia, kemudian kita cepat-cepat hantar ke hospital. Macam mana kita nak buat imobilisasi? Okay, ada pelbagai cara. Okay, nak guna yang ni, yang standard lah kita guna. Okay. So guna strap. Okay. So kita letak kat tangan pesakit. Okay. Kemudian kita strap. Okay. Strap 3-3 hantar ke hospital. Kalau tak ada strap ni jangan risau. Kat rumah kalau ada surat khabar, kita bagi yang tebal, lipat-lipat tebal-tebal, kemudian letak dekat tangan yang kena patuk lah. Kalau kena patuk kat tengah, okay, so bawah kena patuk tu, atas kena patuk tu, kita ikat dengan kain. Dia ikat dengan kain dekat dua tempat tu. So dia tujuannya nak kurangkan gerak. Ataupun nak guna kayu pun boleh. Okay, apa-apa kayu yang lurus. Okay, so sama juga. Di bawah luka kita start ikat sampailah kawasan luka. Okay, kawasan luka, kemudian atas kawasan yang luka tu kita ikat. Kemudian okay, terus bawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Terima kasih kerana menonton.
Jadi pelbagai ilmu yang kita telah dapat daripada program ini, sebelum kita akhiri perkongsian ilmu kita ini, mari kita saksikan video tentang ular yang cantik yang mana semakin pupus. Mari kita berkenalan dengan ular sawah batik. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kawan-kawan semua. Okey, hari ni kita nak tunjuk satu demo cara pengandalian ular berbisa dan ular berbahaya. Okey, kita tunjuk ular yang berbahaya dulu yang tak ada bisa. Okey, ular ni nama dia ular sawah batik. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia python. Okey. Okey, so ular sawah batik ni dia punya kelebihan dia membelit. Dia belit dan menggigit. Okey. Dia tak ada bisa. Okey, tapi gigi dia kuman lah sebab dia tak pernah gosok gigi. Okey. Lawan mana dia pernah gosok gigi? Sebab dia makan macam-macam haiwan perosak. Okey, dia makan tikus, tu dia ada yang makan burung, makan anak kucing, anak anjing, ataupun dia makan spesies dia sendiri, ular sendiri. Okey. So, hari ni kita nak tunjuk demo je. Okey, kawan-kawan kat sana jangan buat tanpa penyeliaan. Okey, sangat-sangat saya tekankan di sini, jangan cuba di rumah. Jangan cuba di rumah. Untuk APM sendiri kita kena hadir khusus 5 hari baru kita layak dapat sijil mengenali haiwan berbisa dan berbahaya. Okey, so sebelum kita kenalikan apa-apa ular, pastikan ada PPE, Personal Protective Equipment. Okey, first glove, paling penting glove. Kemudian kalau haiwan tu kita syak dia jenis yang menyembur bisa, kita perlukan goggle. Okey, supaya bisa dia tak masuk dalam mata. Okey, ada juga ular yang bisa dia jenis menyembur. Okey, tujuan dia apabila dia sembur kita tak nampak dah, penglihatan kita kabur ataupun tak nampak terus, dan dia boleh melarikan diri. Itu tujuan dia sembur ke mata. Sebab tu kita kena ada goggle. Okey, tapi sebab sawah kita tahu dia tak boleh menyembur bisa, dia tak ada bisa, so kita tak perlukan goggle. Okey, tapi dia boleh sembur benda lain. Nanti kita ada peluang kita tunjuk macam mana dia sembur. Okey, kemudian pastikan ada berkasut lah, kasut bertutup. Kemudian kita perlukan pengepit. Okey, tunjukkan cara guna kepit. Okey, okey, kita akan kepit selalunya di bahagian kepala supaya dia tidak boleh menggigit kita. Dan yang paling utama mesti ada penjerut. Okey, tunjukkan cara nak jerut. Tunjukkan cara kita nak jerut. Okey, tangkap di bahagian belakang kepala, kemudian kita tarik dia. Tarik penjerut tu supaya ular tu terperangkap. Okey, so dia tak boleh melarikan diri. Okey, sebenarnya penjerut ni boleh buat sendiri. Okey, kita guna pemegang ni, okey, boleh beli di DIY ni. Dan apa-apa tali yang saiz sederhana lah supaya senang kita nak tangkap dia. Okey, yang ini boleh beli di banyak mana-mana kedai hardware. Okey, ataupun online pun ada. Online lebih murah daripada kedai hardware. Okey, tapi kalau tak ada khusus tak perlu beli. Okey, sebab mengendalikan haiwan-haiwan ni amat berisiko tinggi. So amat-amat berbahaya. Okey, so okey, tak sabar kan siapa nak tengok ular sawah kita? Angkat tangan. Ramai lah tu angkat tangan tu. Siapa nak tengok ular sawah kita? Angkat tangan. Okey, bagus. So mempersembahkan sawah batik asalnya di Malaysia. Okey, Deteng. Okey, ular ni liar tau. Okey, bukan jinak, yang kita baru tangkap. Okey, dan kita lepaskan untuk demo ni lah. Okey, tengok. Okey, perhatikan dulu. Tengok dulu bentuk dia macam mana. Panjang tak? Agak-agak berapa panjang? Berapa meter ni? Cuba tuan-tuan perempuan tengok agak-agak berapa meter. Okey. Okey, saya keluarkan habis. Ular sawah perangai dia suka melingkar. Terutama selepas kenyang lah. Ni baru lepas makan ni. Perut besar ni. Okey. Dan dia akan melingkar. Okey. Kalau kamera kita dapat tengok, color kulit dia
agak ada warna pelangi. Okey. Sebab apa warna pelangi? Sebab baru salin kulit. Adalah warna pelangi tu. So cantik lagi lah. Selalunya setiap kali selepas dia makan, dia akan tunggu sampai dia hadam makan, kemudian dia salin kulit. Lepas salin kulit tu dia lapak lah. Dia nak makan lagi. Tu baru makan lah tu. Kan? So kita tengok macam mana dia bergerak. Okey. Kita alih dulu. Okey, jom. Sawah. 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 Okey, jom kita kenal dengan sawah. Okey, tapi sawah ni perangai dia, sifat dia, kalau dia kenyang, dia malas nak bergerak. Kita cuba tengok, okey? Bahaya kat sini, jangan cuba di rumah, okey? Jangan cuba di rumah, okey? Okey, tengok. Okey. Kalau perasan, kameraman boleh tak zoom mata saja? Mata ular. Boleh tak zoom mata ular saja? Dapat tak kameraman? Cuba kita tengok. Okey. Tuan-tuan puan-puan, saya bagi masa 15 saat. Cuba tengok mata ular ni berapa kali dia kelip mata dalam masa 15 saat. Okey? Sedia. Exercise mula. Satu. Tengok berapa kali dia kelip mata. Beritahu kat saya dalam 15 saat ni. Sepuluh saat. Lagi 5 saat. Cuba tengok berapa kali dia kelip mata. Okey, stop. Berapa kali dia kelip mata, tuan-tuan puan-puan? Jawapannya siapa nampak dia kelip mata? Jawapannya ular tak mengelipkan mata. Dia tak ada kelopak mata macam kita. So dia tak perlu kelip mata. Okey? Kalau ada debu, ada kotoran di mata dia, akan ditukar apabila dia salin kulit tadi. Kalau ada kutu dekat kulit dia apa semua, dia tak ada tangan. Dia tak boleh alihkan kutu tu. So dia akan terkeluar kutu tu apabila dia salin kulit nanti. Okey? So ular first kita tahu ular apa pun tak ada kelopak mata. So dia tidur pun kita tak tahu. Dia tidur dalam keadaan mata dia terbuka. Buka gitu, kan? So kita boleh tahu apabila anak mata dia bergerak. Anak mata bergerak kita tahu dia tak tidur. Okey, kalau anak mata tak bergerak, kemungkinan dia tidur ataupun dia rehatlah. Kan? Okey, so kita tengok ular ni, garang. Serius garang. Akan jadi ganas selepas ni. Okey, jangan cuba di rumah. Banyak kali dah pesan ni. Okey? Okey. Cuba Cik Anza kita kepit belakang kepala dia. Cuba Cik Anza. Okey. So, tujuan Cik Anza kepit supaya dia tak boleh gigit kita. Okey. So, saya dapat kepala dia. Okey. Okey, lepas. Okey, thank you. So, okey. Kalau tengok, okey Cik Anza cuba pegang ekor dia. Okey. Agak-agak berapa panjang? Okey. Agak-agak panjang satu kereta tak? Panjang kereta tak? Kan lebih kurang lah. Okey. Cuba tengok apa jadi kat Cik Anza. Okey. Yang ini adalah sistem pertahanan ular sawah. Dia akan menyembuh najisnya apabila ditangkap. Tujuannya supaya kita rasa busuk. Najis dia busuk. So kita bau dia busuk dan kita lepaskan dia. So dia dapat larikan diri. Okey. So, okey, kalau nak tahu jantina dia semua kena tengok di bahagian belakang ni. Nampak? Dia kencing lagi. Okey. So, dia sangat-sangat takut ular sawah ni. Okey? Sebab kita dah tangkap dia. Okey, kalau kita lepas dia okey balik. Okey? Macam mana nak tahu jantina tu? Okey, kena masukkan jari yang paling kecil ke dalam ni lubang tu. Kalau ada rasa benda mencucuk-cucuk, yang tu jantan lah. Kalau kosong, yang tu betina. Okey, kalau kosong betina. Yang ada mencucuk-cucuk jantan. Masa tangkap ular sawah, pastikan dia tak belik awak. Okey, sebab kalau dia belik awak, kita akan rasa kebas tangan. Okey, kita akan rasa sangat-sangat kebas tangan. Okey, anda tak mahu? Apa? Okey, tarik. Tarik. Oh. Okey, tak apa. Dia pakai. Okey, so apabila dia belik macam tadi, saya pula tangan rasa kebas dan saya habis. Saya akan lepaskan dia, dia akan gigit saya pula. Okey? Yang tu yang kita takut gigi dia. Okey? So,
Okey, tuan-tuan perempuan, jom kita tengok gigi dia. Okey. Kalau perasan dari tepi gigi dia menunjuk ke arah belakang. Gigi dia menunjuk ke arah belakang. So, apabila kalau kena gigit dengan ulat sawa, jangan tarik lagu tu. Okey? Okey, jangan tarik terus sebab bila tarik terus, kita akan mengoyakkan isi kita. Isi kita akan ikut gigi dia tadi. Okey? So, tengok lagi sekali, gigi dia cucuk ke belakang. So, kalau kena tarik apa buat? Okey, kita pegang kepala dia belakang ni. Pegang kuat-kuat. Bila dia tak selesa, dia akan lepaskan. Okey? Kat atas ada 4 baris gigi. Di bawah ada 2 baris gigi. 4 di atas, 2 di bawah dan saluran pernafasan, saluran makanan dia tu kat tengah-tengah. Okey? Kat tengah-tengah. Okey? Okey, kalau ulat sawa ni selalunya, okey, ada juga peminat ulat sawa, dia akan cari love. Okey, cuba kita tengok. Okey, kat ulat sawa ni ada berapa banyak love. Okey. So, okey, ni satu. Cuba tengok love dia. Kan bentuk love. Ni satu. Sini satu. Ni. Okey, turun. Sini 2. Nampak tak bentuk love? Cantik kan? Ulat sawa batik dia ada bentuk love macam ni. Okey, kemudian cari lagi, ada tak love? Cari lagi sampai atas. Yang ni yang ketiga. Cuba tengok. Nampak tak? Kamera nampak tak? Okey, yang ni yang nombor 3. Okey, love terbalik. Okey. So, ada juga peminat ulat sawa ni, dia suka kalau ulat sawa dia ada 5 love dan ke atas. So dia minat, ada orang setengah dia minat macam tu lah. So saja kita nak tunjuk corak batik tadi. Okey. Okey, yang tu corak yang bahagian atas. Okey, di bahagian bawah ni cuba tengok. Yang ni lah yang dia gunakan sisik-sisik ni untuk berjalan. Sisik-sisik ni untuk berjalan. Kalau perasan ulat sawa ni 98% otot. 98% muscle, otot, muscle. So dia sangat-sangat kuat. Dia tak macam manusia, ada lemak, ada tulang dan sebagainya. Dia 98% sangat-sangat banyak muscle. Sebab tu dia apabila jerut kita, kita akan rasa kebas. Kita akan terasa tak selesa tangan kita, kaki kita dan sebagainya. Kalau kena jerut, jangan lepas kepala dia, minta orang lain pegang ekor, tarik sampai hujung. Sebab kita tak mau dia gigit kita pula lepas tu. Okey? Sekarang saya nak lepas ulat sawa ni, kita tengok mungkin dia boleh bergerak. Kalau dia boleh gerak, kita boleh nampak cara dia bergerak. Okey? Okey, saya lepas kepala dulu. 1, 2, lepas. Okey. So, ulat sawa ni tukar kepada posisi menyerang. Okey? Kalau nampak S, bentuk S. S maksudnya dia bagi amaran dia nak serang kita. Okey? So, apa yang jadi kalau kita dekat dengan dia? Cuba tengok. Nampak? Dia akan serang kita. Tengok dia bentuk S. Dia bagi amaran dah kat kita. Apa jadi? Dia akan serang kita. Kalau saya tak pakai PPE tadi, sangat-sangat bahaya. Okey. Apabila ada ulat sawa mengganas, kita kena relax. Okey. Ansa boleh tak diam dengan diri? Boleh? Okey. Cuba tengok Okey, ular berjalan, tengok Cik Anza dia diamkan diri. Okey, boleh Kita cuba Okey, Cik Anza diam Apabila kita diam, ular takkan serang kita. Apabila kita diam, ular takkan serang kita. Nampak? Ular tak serang kita pun sebab kita tak bagi ancaman dekat dia. So, setiap kali jumpa ular, jangan bergerak. Okey? Setiap kali jumpa ular, jangan bergerak. Okey, Cik Anza tunjuk lagi sekali boleh Okey, saya bawa ke belakang sikit. Okey. Kalau jumpa ular, jangan gerak. Yang tu saja tips yang saya boleh bagi yang selamat untuk semua. Okey. Cik Anza kita cuba. Ada tukar position. Okey. Okey, yang gerak, stop. Okey. Okey, apa akan berlaku kalau kita tak gerak? Okey. Kita cuba. Tengok Cik Azhar tak gerak langsung. Cik Azhar tak gerak langsung, so ular ni tak serang dia langsung. Tak serang langsung. Tak peduli pun dekat Cik Azhar sebab kita tak bergerak langsung. Okey? Dan ular sawa ni memang dia kalau dapat lari, dia nak lari lah. Dia tak mau menyerah kalah lah. Kan? So, jaga-jaga. okey. So, Cik Anza akan tunjuk lagi sekali kalau tak bergerak, ular ni takkan serang dia. Okey? Asalkan kita tak gerak. Okey. Okey, kita tempat position. Ui, Oh. Okey, sudah salah tempat lah kawan. Okey, salah tempat. Tak gerak.
Okey, kita masuk dalam. Kita tak bagilah. Okey, sebab office kat dalam. Okey. Okey. So, okey. Saya tunjukkan kalau kita tak gerak, ular takkan serang kita. Okey. Nampak Cik Azhar tak gerakkan kaki, ular tak serang lagi. Okay. Biar saja ular tu berlalu. So, apa jadi pun kalau jumpa ular, jangan kita so, semasa kendali ular, kena sentiasa tengok mata dia, tengok kepala dia. Sebab dia ada gigitan kat situ. Sangat-sangat bahaya dekat. Okey. Alamak. Okay. So, rod dah ni, kita keluar tali. Sekali Cik Azhar baiki balik. Okey. Ayo Cik Azhar, kita cuba baiki balik yang rod tu nah. Okey. So, ular sawah, nampak? Kalau dia buat S, jangan dekat dengan dia. Okey. Berapakah jarak selamat kita dengan ular? Jarak selamat kita dengan ular adalah 2/3 panjang badan dia. 2/3 panjang badan dia. Kalau yang ni 2 meter, kita punya jarak selamat lebih kurang 0.7 meter. Mana 70 cm. Jarak 2/3 maknanya 140 cm. 140 cm. Kalau jarak lebih kurang 2 meter, lebih kurang 140 cm selamat. Okey, tengok Cik Azhar, dia tak gerak. Ular ni tak serang langsung Cik Azhar, tak buat tak tahu je dengan Cik Azhar sebab Cik Azhar tak gerak, jangan gerak tau sebab kepala dia sok kat situ. Nah. Okey, so Cik Azhar tak gerak, dia takkan hiraukan Cik Azhar. Okey. So kita tangkap dia balik. Okey, nampak dia ganas dah. Okey, dia buat bentuk S. Setiap kali dia buat bentuk S, makna kita tahu dia nak serang. Okey. So, kalau nampak ular, jangan bertindak sendiri. Tengok dari jauh jarak selamat tadi 2/3 panjang badan dia. Kemudian kita hubungi 999 untuk bantuan menangkap haiwan berbisa. Okey. So, kita mesti call 999 untuk menangkap haiwan berbisa. Okey. Panjang ular ni. Okey, panjang pula ni. Okey. So, itu saja untuk sawah. Lain saya tunjuk senduk pula. Okey, terima kasih kerana menonton. Baik Tuan Arif, terima kasih atas perkongsian video-video berkaitan ular tersebut. Sangat-sangat bermanfaat kepada para penonton, kepada diri saya sendiri. Okey, terima kasih Tuan Arif. Okey, terima kasih Puan. InsyaAllah. Okey, Tuan, kalau boleh lah kan, kira berapa banyak dah, berapa ekor ular kah yang Tuan dah taklukki? Cewah dia taklukki tu. Allah Akbar. Dia macam ni tau. Walaupun kita dekat Penang, dekat kawasan bandar, setiap hari ada panggilan untuk kes ular. Setiap hari ada? Setiap hari ada. Confirm at least satu. So, boleh kata dari 2009 tu, dah mungkin ribu. Kita tak rekod pula kan. Iyalah kan. Memang banyak sebab setiap hari ada. Jadi kalau dalam banyak-banyak tu kan, yang mana yang paling mencabar, yang Tuan rasa paling mencabar lah nak tangkap tu? Yang paling mencabar of course raja dia lah. Yang paling susah nak tangkap. King Cobra. Paling susah nak tangkap. Masa tu dia baru sahaja menyuntik bisa dekat biawak yang besar. Bayangkan King Cobra tu lagi besar daripada biawak tu. So dia baru menyuntik bisa, kita pula kacau tempat dia nak makan, baru nak start makan tau, baru nak start jalan. Dia sangat-sangat marah, dia sangat-sangat agresif. Yang itu yang ambil masa hampir 1 jam baru dapat tangkap. Dia rasa lapak sangat ni. Akan kacau lah. Betul, lepas tu kena kacau kan. Memang dia agresif. Mesti dia marah lah kan. Betul. Okay. So jadi Tan, apa pesanan untuk penonton kita dah setelah mereka dah tengok video? So apa pesanan Tuan berkaitan dengan binatang-binatang berbisa ni? Okey, alhamdulillah semua dah tonton video-video tadi. Okey, semoga ilmu yang baik tu kita ambil. Ilmu yang bahaya tu kalau rasa ni kita mungkin perlu kursus yang lebih lanjut lah kan. Kalau nak nanti dah lepas 18 tahun boleh join APM. APM sediakan kursus mengendali haiwan berbisa dan membahaya 5 hari di pusat latihan baling. Macam tu lah. Allah, InsyaAllah.
Okay. Jumpa ular, first tenang, yang kedua telefon 999. Jangan kita dekat dengan ular lah, insyaAllah. Nah. Okey. Okey, baik. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu dan video dengan para penonton kepada anak-anak Gaspar kita. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih Puan Sarah kerana menjemput kami semua. Terima kasih. Okey, sama-sama. Baik. Okey, baik. Okey. Seterusnya topik nak tanya sikit lah. Ada tak Tuan ada pengalaman berkaitan berhubung dengan ular ni? Pernah jumpa ke? Pernah kendalikan ular? Okey, ular ni memang sudah menjadi mainan saya sebab saya tinggal di kampung. Kampung Kodiang. Dengar orang selalu cakap kampung Kodiang, di sana sawah padi. Memang ular banyak. Okey, ular ni ada bisa tak bisa. Yang tidak berbisa tu ular air. Yang tu biasa kita tangkap saja. Tangkap saja, itu gunakanlah kayu ataupun galah sebagainya. Ular yang berbisa, saya pernah jumpa ular senduk. Ular senduk dan juga ular tedung selar. Yang ini kita gunakan tongkat panjang lah, jarak selamat. Kita tekan kepala dan adalah cara kampung kita tangkap dan berjaya menangkap ular tersebut. Itulah pengalaman di kampung. Okey, jadi Tuan, sebelum kita mengakhiri kita punya video ni, sebelum saya sharekan link kehadiran untuk guru-guru, untuk para pelajar kita. Jadi Tuan ada apa-apa pesanan untuk para penonton kita? Okey, terima kasih sekali lagi. Pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada kadek-kadek kita dan juga guru-guru ataupun guru-guru masyarakat yang menonton video ini. Kalaulah melihat video tadi, maka ambillah langkah-langkah keselamatan yang diajar oleh pegawai ataupun orang yang pakar dalam bahagian ini. Jangan kita cuba-cuba untuk sendiri bertindak. Itu memang membahayakan. Okey, ada ilmu baru boleh. Ilmu nak dapat mana? Masuklah petanah awam. Ajaklah kawan-kawan menyertai petanah awam. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Tuan Syafiee kerana bersama-sama kita menjayakan program pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah para penonton yang saya kasihi sekalian, seperti yang saya janjikan, yang saya akan paparkan ini adalah channel YouTube Tuan Arif kita. Anda boleh cari di channel YouTube dengan nama Arif Berkat. Kalau kita lihat di sini, banyak video yang telah dihasilkan oleh beliau. Jadi saya tunjuk sedikit. Okay. So di sini adalah channel YouTube Tuan Arif. Subscribe channel Tuan Arif. Dan kalau kita tengok di sini, banyak video yang telah Tuan Arif kongsikan bersama-sama kita untuk kita pelajari. Okey. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik ada masa, maka bolehlah kita melawat ke channel YouTube beliau. Saya ulangi, dia punya nama channel YouTube beliau adalah Arif Berkat. Okey. Dengan itu tamatlah program kita pada hari ini. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama-sama saya dari awal hingga akhir program. Dengan ini saya kongsikan link kehadiran untuk guru-guru dan pelajar-pelajar sebagai tanda perhargaan dari kami Kasma Negeri Penang. Baiklah, dengan ini saya menyusun 10 jari memohon kemaafan sekiranya ada tersalah dan silap yang mana sesungguhnya kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Baiklah, moga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.
Kamilah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, menyelamat melindungi nyawa harta benda. Kamilah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, menjunjung evolusi dan inovasi. Kamilah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, bergerak berpasukan ketika kecemasan. Kamilah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, setiap pantas berintegriti, kami sayangkan semua.